Di Selangor sejak tahun ini saja dilaporkan terdapat 13 gangguan bekalan air yang diakibatkan oleh pelbagai sebab pencemaran di loji rawatan air dan juga insiden seperti paip pecah. Tapi insiden-insiden ini kesannya sama kepada pengguna, iaitu dari segi pengguna mereka sukar untuk melaksanakan aktiviti harian mereka kerana ketiadaan sumber air yang terpaksa dihentikan, dan juga kepada industri juga. Tetapi dalam masa yang sama kita juga ingin bercakap ataupun melihat kepada bagaimana masyarakat boleh memainkan peranan mereka bagi memastikan masalah air ataupun krisis air ini daripada berulang. Dan untuk itu kita nak bersama dengan Encik Mansur Abdul Ghani, pakar sistem air dan juga penolong Setiausaha Kehormat Sahabat Sungai Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Encik Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Encik Mansur, berdasarkan fakta yang saya sebutkan tadi dan juga pendedahan oleh Jabatan Alam Sekitar sebelum ini yang mendedahkan ada lebih daripada 50 sungai yang tercemar dilaporkan di seluruh negara. Ini berdasarkan laporan kualiti alam sekeliling pada 2017. Kita tak ada data terkini, tetapi antara sebabnya yang menyebabkan sungai ini tercemar adalah aktiviti industri, kumbahan, peternakan dan juga sikap membuang sampah ataupun sikap sesetengah masyarakat yang tidak mengambil kira kepentingan ataupun penjagaan sungai ini. Bagaimana NGO seperti Sahabat Sungai ini boleh memainkan peranan dan juga masyarakat sekeliling sebenarnya untuk menyedari kepentingan untuk menjaga kelestarian sungai ini? Ya, baik. Sedikit latar belakang. Sistem air, sama ada sistem bekal air atau sumber air atau sistem tumbahan, dia mengambil masa yang panjang untuk diwujudkan dan dia mengambil masa yang panjang untuk rosak kalau tidak dijaga dengan baik dan mengambil masa yang panjang untuk dipulihkan. Jadi sekarang kita lihat kesannya lah di mana kalau kita lihat masyarakat ni buat masa ni lah kurang peka tentang kepentingan air, tapi bila tak dapat problem semua orang perlu minta solution yang segera lah. Jadi kesedaran tentang pentingnya air untuk manusia dan alam sekitar ni walaupun ada tapi masih tak benar. Ini kerana kita mengambil ni sambil lewa lah. Kita kata banyak hujan banyaklah air kan. Sebenarnya saya bertanya beberapa orang bicara yang saya temui dalam berkenaan pendidikan pantai baru ini. Dari mana sumber bekalan air kita datang? Dia kata dari empangan. Jadi sebenarnya ini tak betul lah. Kebanyakan empangan hanya untuk bekal air mentah ketika kemarau. Jadi dia bukan terus dari empangan. Jadi bila orang berfikir air datang dari empangan, dia masyarakat tidak peduli pada sungai. Sedangkan lebih 90% sumber bekalan air kita adalah dari sungai sebenarnya. Jadi maka itu pentinglah masyarakat dan juga pihak kerajaan bersama memelihara, iaitu pulih dan pelihara sungai-sungai kita di seluruh negara. Pencemaran sungai perlu dihentikan. Pembuangan restoran dan dari rumah, kerja-kerja tanah, pembuangan sampah dan bahan plastik oleh pihak kilang, effluent body system yang rendah standardnya buat masa ini semua adalah penyebab lah. Jadi apa yang kita perlu lakukan ialah mengadakan program kesedaran masyarakat dan jalankan kempen melalui media masa lah. Dulu kita kalau nak mulakan orang ramai mematuhi peraturan ataupun undang-undang tali pinggang beredar, kita selalu wawarkan di TV lah masa tu kan. Jadi saya rasa itu perlu dilakukan oleh pihak kerajaan lah. Dan selain pada itu, tentu sekali lah menentukan penguasaan yang kini masih banyak ruang untuk diperbaiki, tingkatkan. Encik Mansur, kalau kita lihat data yang saya perolehi mendapati ada lebih daripada 25 sungai yang dikategorikan sebagai kelas 5. Kelas 5 ini adalah pencemaran yang paling teruk sekali. Dan ini dicatatkan di 3 negeri, iaitu di Johor, Selangor dan Pulau Pinang. Dan kalau kita semua maklum bahawa negeri-negeri ini adalah negeri yang dikategorikan sebagai negeri yang kaya, tetapi sungainya kotor di kelas kelima. Di mana silapnya dan di manakah ataupun apakah ini kepada boleh dilihat dari sudut mentaliti
masyarakat dalam menjaga sungai, ataupun mungkin daripada sudut perundangan yang mungkin perundangan dan juga penguatkuasaan yang mungkin sedikit longgar sehingga berlakunya aktiviti pencemaran sungai? Sungai ini mempunyai kawasan keadaan yang luas sebenarnya. Jadi walaupun undang-undang dibuat, mana-mana pihak boleh saja mencemarkan sungai sama ada dia sedari atau tidak, di mana-mana tempat pun. Jadi bahan cemar tu, yang liquid lah, yang cair, dia akan mengalir masuk ke sungai akhir. Sama ada dia jauh di pedalaman atau mana, semua tempat di bumi ini ada keadaan sungai. Kan? Jadi saya rasa keluasan kawasan keadaan itu adalah satu tekangan juga. Jadi dua pihak kena dapat menunjukkan kesedaran tentang bahayanya pencemaran sungai. Kerana akhirnya kita juga akan mengimbau padanya. Bahan-bahan cemar yang kes yang kita lihat tu, yang kita nampak, yang memberi kesan terus pada loji-loji rawatan air. Tetapi ada juga bahan cemar yang memang tak ada sistem dalam sungai kita, yang kita akan hadapi kesan jangka panjangnya, seperti kanser dan sebagainya. Itu lebih halus lagi lah. Ya, jadi memang kita perlu hentikan pencemaran sungai. Cik Mansur, apa mungkin cadangan penyelesaian, ringkasan cadangan penyelesaian jangka pendek dan juga jangka panjang dalam usaha kita untuk memelihara dan memelihara sumber air sungai ini? Dari aspek NGO ni, kami telah menggerakkan satu usaha untuk mengajak orang ramai untuk mengambil berat dalam sungai dengan mengadakan beberapa program di gotong royong berserta Edu Action. Edu Action ni dia adalah education melalui action. Jadi bila orang ramai datang ke sungai, dia akan lihatkan ke sungai lah. Kalau bersih itu baguslah. Tapi kalau kotor tu dia akan tanya mengapa dia jadi begitu. Jadi kita akan menerangkan mereka mengapa ia berlaku dan apa tujuan kita mengadakan program. Itu secara NGO punya program lah. Dan ini adalah jangka panjang sebenarnya, kesedaran orang ramai. Alhamdulillah kerajaan juga telah menyokong program kami ini, dan kerajaan juga melalui Kementerian Alam Sekitar Air telah mengadakan satu rancangan untuk membina 10,000 km denai dalam 10 tahun. Maknanya 1,000 km denai setiap tahun lah. Jadi kami menyanjung baik usaha ini. Dan untuk jangka pendek, kita terpaksa membina satu fasiliti yang dapat membekalkan air mentah dalam tempoh 1-3 hari atau 5 hari semasa berlakunya pencemaran yang tak dijangka itu, seperti yang berlaku baru-baru ini lah. Jadi itu yang tepat. Mungkin boleh bina dalam tahun 2 tahun, tapi untuk jangka panjang kita cuba elakkan untuk mengambil air mentah dan terus dari sungai. Ini kita ada 2 model di Selangor sebenarnya, yang telah dibina 2 loji rawatan air di Semenyih 2 dan juga di Labuhan Dagang di Kuala Lumpur. Jadi beserta dengan loji air itu dibina juga kolam-kolam takungan yang kita panggil ORS, Portable Storage, atau TAPS yang baru ini digunakan oleh Institut Kementerian Alam Sekitar Air, iaitu takungan air pinggiran sungai. Jadi air sungai itu tidak terus diambil ke loji, malah ia akan masuk ke dalam kolam takungan, dan dari kolam takungan itu baru diambil dan disedut oleh loji rawatan air. Jadi dengan itu, kalau ada sesuatu pencemaran berlaku, dia boleh tutup pintu masuk air sungai ke dalam kolam itu, dan loji akan terus beroperasi lah tanpa gangguan. Itu jangka panjang. Kos memanglah tinggi, memang banyak perlu dilanjutkan nanti. Ya. Tapi nampaknya pencemaran saya tidak fikir boleh selesai dalam tahun kedua ini. Saya kira langkah-langkah tersebut juga diambil kira dan diambil maklum oleh pihak yang berkenaan
seperti Jabatan Alam Sekitar untuk memastikan bahawa insiden ini tidak berulang lagi ataupun krisis air ini tidak berulang lagi di masa depan. Terima kasih Encik Mansur Abdul Ghani, penolong Setiausaha Kehormat Sahabat Sungai Malaysia, di atas perkongsian tersebut.